Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita untuk membincangkan tajuk berkenaan dengan pengaratan. Jadi dalam tajuk ini kita akan bincangkan banyak perkara berkenaan dengan karat. Yang pertama kita akan kenali dahulu apakah itu karat. Karat ini adalah satu lapisan yang wujud di atas permukaan besi. Kebanyakannya besi akan berkarat dan menghasilkan satu lapisan kekuningan ataupun keperangan apabila terdedah kepada udara dan air. Jadi dalam gambar ini, dia menceritakan apakah ciri-ciri objek yang berkarat. Jadi kita akan nampak lapisan karat yang berwarna keperangan di atas permukaan besi. Kalau kita nampak di bahagian tingkap ini berwarna keperangan dan juga di bahagian ensel pintu ini juga bahagian keperangan. Ini bermaksud telah berlaku pengaratan di permukaan besi ini. Jadi, apakah objek-objek yang boleh berkarat? Jadi, objek-objek yang boleh berkarat biasanya adalah objek yang diperbuat daripada besi. Ini kalau di gambar ni ditunjukkan dekat bahagian belakang murid, ada satu kerusi besi. Ini adalah kerusi yang boleh berkarat. Manakala jika bahan itu diperbuat daripada plastik ataupun kayu, bahan itu tidak boleh berkarat. Dekat sini kita akan faham objek besi berkarat, objek plastik ataupun getah ataupun kayu tidak akan berkarat. Macam situasi kedua ini, peti surat diperbuat daripada besi juga akan berkarat. Pintu gate yang diperbuat daripada besi juga akan berkarat. Tetapi simen lantai ataupun simen dinding tidak akan berkarat kerana adalah diperbuat daripada batu. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau objek itu diperbuat daripada plastik, kayu, batu tidak akan berkarat. Tapi kalau diperbuat daripada besi, akan berkarat. Okey, baik. Seterusnya, kita akan lihat pula apakah faktor-faktor yang boleh menjadikan satu-satu besi itu berkarat. Daripada faktor ini, kita nak beritahukan apa puncanya dan apa sebabnya satu-satu objek ataupun besi tadi boleh berkarat. Jadi, di muka surat 168 buku teks, dia menjalankan satu penyiasatan di mana dia menguji beberapa bahan yang boleh mengakibatkan karat. Dia menggunakan, kalau dekat sini, alat yang digunakan ialah tabung uji. Rak tabung uji untuk meletakkan tabung uji ni, gabus, bulu besi, kalsium klorida kontang, minyak, air paip dan air paip yang dididihkan. Jadi, 4 tabung uji ni dilabel sebagai A, B, C dan D. Jadi, setiap tabung uji ni dibeza-bezakan dengan kehadiran air dan udara. Jadi, dekat sini kita akan bincangkan apakah peranan air dan udara dalam penyiasatan ini. Setiap bahagian A, B, C atau D ini akan dikawal kehadiran air dan udara untuk melihat keadaan bulu besi yang diletakkan di dalam A, B, C dan D. Kenapa digunakan bulu besi? Sebab besi boleh berkarat. Mudah aja. Kalau kita tak nak pakai bulu besi, boleh tak saya tukarkan dengan paku? Boleh, kerana paku diperbuat daripada besi. Boleh tak saya tukar cikgu dengan skru ataupun klip kertas? Boleh, sebab bahan-bahan ini diperbuat daripada besi. Kalau awak tukar dengan sudu plastik, tak mungkin boleh. Awak tukar dengan straw, tak mungkin boleh. Sebab bahan itu diperbuat daripada bahan yang tidak berkarat. Jadi, di dalam tabung uji A, B, C dan D ini, diletakkan bahan yang boleh berkarat. Sama ada bulu besi, paku, klip kertas yang boleh menghasilkan karat. Cuma, dalam tabung uji ini akan dikawal kehadiran air dan udara. Jadi, kita lihat apakah sebabnya diubah kepada kehadiran air dan udara. Selepas beberapa hari penyiasatan dijalankan, kalau kita lihat dalam tabung uji A diletak bulu besi tadi, semata-mata A bulu besi sahaja, kemudian kedua diletakkan kalsium klorida kontang bersama bulu besi. Cikgu, kalsium klorida kontang ni apa benda sebenarnya cikgu? Kalsium klorida kontang ini adalah sejenis serbuk kimia yang tugas dia untuk menyerap wap air. Awak faham dan awak pernah saya beritahu tentang udara di sekeliling kita ada wap air. Lembapan-lembapan air yang kita tak nampak. Jadi fungsi kalsium klorida kontang ini apabila dimasukkan ke dalam tabung uji dan ditutup, kalsium klorida kontang ini akan menyerap wap-wap air yang ada di dalam tabung uji. Pendek kata, dalam tabung uji B tak ada wap air. Mana dia pergi?
dia pergi diserap oleh kalsium klorida kontang. Dia serap sampai kontang. Itu sebab nama dia kontang. Manakala dekat A pula, tak diletak kalsium klorida kontang. Jadi, apa jadi dekat dalam bekas ini? Dalam bekas ini ada udara dan ada air. Mana datang air, cikgu? Saya tak nampak air. Dalam bentuk wap. Dan sebab dalam udara ini ada wap air yang kita tidak nampak. Jadi bulu besi A terdedah kepada wap air dan udara, manakala bulu besi B hanya terdedah kepada udara, tiada wap air. Untuk C pula, dia letakkan minyak, air pipe yang dididihkan bersama bulu besi. Jadi dekat sini dia ada letak air. Tetapi dia letak juga minyak. Apakah fungsi minyak ini? Fungsi minyak ini adalah untuk menyekat kemasukan wap air baru dalam bentuk udara ke dalam bekas C. Jadi kalau udara tadi nak masuk, dia terhalang dengan lapisan minyak kerana minyak boleh menghalang udara. Jadi, di bahagian ini kenapa digunakan air pipe yang dididihkan? So, waktu proses pemanasan, kita panas air, semua udara akan keluar dalam bentuk wap. Kalau awak pernah masak air, awak nampak wap air, wap udara keluar daripada muncung cerik. Jadi, dia semua dah keluar. Jadi, air itu kurang mengandungi udara. Jadi, digunakan di dalam tabung uji C bermaksud ada air, tak ada udara. Malah udara itu dihalang lagi dengan minyak. Jadi tak ada kemasukan udara yang baru. Ini C. Dan akhirnya adalah tabung uji D. Diletakkan air pipe semata-mata. Jadi selepas beberapa hari ujian ni, A, B, C dan D, dilihat A ada lapisan keperangan. Bermaksud karat. B pula tidak perang. Dia dekat sini sepatutnya dia ada pemerhatian, tapi dia suruh awak letak lah. Kita tak dapat jalankan penyiasatan. Jadi kita tak ada letak ruang jawapan sini, kita hanya bincangkan. Jadi kembali kepada B. B ni kelihatan tidak perang, bermaksud tak karat. Begitu juga dengan C. Tidak kelihatan perang. Sini tak kelihatan perang, maksudnya tak karat juga. Tetapi D ada kehadiran lapisan perang, kemerahan. Bermaksud D pun karat. Pendek kata, kalau dekat jadual ni, data, tabung uji A, keperangan. Tabung uji B, tiada lapisan perang. C, juga tiada lapisan perang. D, ada lapisan perang. Dan kesimpulannya, A karat, B tak karat, C tidak karat, D berkarat. Kenapa terdapat dua berkarat, dua tidak berkarat? Kenapa A karat, B tidak, C tidak, D berkarat? Jawapannya mudah. Kerana A hadirnya udara dan air. Di dalam bekas A ada air, ada wap air, ada juga udara. Jadi berkarat. B tidak berkarat kerana ada udara, tiada air. Kemana hilang air? Dah diambil oleh kalsium klorida kontang. Jadi C pula kenapa tak berkarat? Kerana ada air, tiada udara. Kenapa tak ada udara? Air panas, dah kurang udara, minyak juga dah menghalang kemasukan udara. Manakala D macam mana berkarat? Mudah saja kerana dia terdedah kepada air dan udara. Jadi boleh tak faham dekat sini murid-murid? Untuk berlaku satu-satu proses pengeratan ada dua perkara. Yang pertama, mesti ada air. Yang kedua, mesti ada udara. Kalau tak ada air, ada udara, tidak berkarat. Kalau ada air, tiada juga udara, juga tidak berkarat. Kena ada dua faktor ini. Satu air, satu udara, maka berlakulah pengaratan. Jadi bagus tak karat ni murid-murid? Sudah tentu tak bagus. Kerana karat ini banyak masalah yang akan dibawanya. Yang pertama, karat ini menghodohkan penampilan satu-satu barang. Contohnya, kalau rantai besi ini dah berkarat, dah tentu tak nampak cantik. Rantai basikal kalau berkarat, pergerakan akan terganggu. Malah kalau tin berkarat, dia akan mengganggu kesihatan manusia. Jadi, ada beberapa cara untuk mencegah pengaratan. Sebab pengaratan ni tak bagus. Bawa masalah kesihatan, mengganggu pergerakan, penampilan tak cantik. Boleh mengganggu kesihatan juga, meracun makanan. Jadi kita kena cegah pengaratan. Yang pertama, cara cegah pengaratan ada dengan menyapu objek dengan minyak atau grease. Sebab kita dah bincang tadi kat sini, minyak. Minyak boleh menghalang daripada pengumpulan wap air. Jadi apabila kita sapukan rantai dengan minyak atau grease, minyak juga sejenis grease ni, jadi rantai itu akan kekal lancar untuk pergerakan kerana tidak dihalang oleh lapisan perang, lapisan minyak. Nampak tak? Satu ni yang pertama, kita sapu dengan minyak dan grease. Yang keduanya adalah dengan
menyalut objek dengan lapisan tahan karat. Menyalut ni banyak barang yang tak berkarat. Contoh macam getah, plastik. Jadi kalau kita nak dapat kekuatan besi tadi. Besi sebenarnya kan kuat. Tetapi kita tak ada karat. Jadi besi tu kita akan salutkan atau kita balutkan dengan lapisan getah ataupun plastik. Jadi lapisan itu tak terdedah kepada udara dan air, maka tidak berkarat. Dalam masa yang sama kita dapat kekuatan besi untuk kegunaan hanger ni contohnya lah. Atau penyangkut baju. Kita tahu penyangkut baju kalau nak kuat, nak tahan lama mesti besi. Tapi masalahnya besi ni dia akan mengotorkan pakaian kalau dia berkarat. Jadi kebanyakan hanger yang diperbuat daripada besi akan disalutkan dengan getah atau plastik untuk mengelakkan daripada karat. Yang ketiga, kita boleh sadurkan objek dengan lapisan logam tahan karat. Dalam banyak-banyak logam dekat dunia ni, yang paling senang berkarat adalah besi. Dalam masa yang sama, besi ni biasa kita gunakan untuk buat tin makanan. Jadi macam mana kita nak simpan sardin, nak simpan sos dalam tin supaya dia boleh simpan dalam masa yang sama tak karat. Jalan keluar dia adalah untuk ambil besi tadi, disadurkan. Sadur ni lebih kurang dengan menyalut. Kita balutkan dia. Kita berikan satu lapisan logam yang tak berkarat. Contoh logam tak berkarat seperti timah ataupun aluminium. Jadi dua logam ini biasa digunakan untuk sadur ataupun salut ataupun balut tin-tin besi supaya tahan karat. Jadi besi-besi yang digunakan untuk tin ini tahan karat dengan syarat. Jadi syarat dia jangan kemik. Yang ni syarat dia jangan kemik. Sebab apabila tin ini kemik, saduran logam tahan karat tadi akan koyak. Menjadikan besi itu terdedah kepada makanan yang tersimpan dalam tin. Akhirnya nanti akan mengakibatkan karat dan menjadikan makanan itu tercemar serta boleh mengakibatkan gangguan kepada kesihatan kita. Nampak kena jaga. Jadi lain kali jangan beli tin makanan, tin sardin, tin susu yang telah berkarat kerana dia dah terdedah kepada udara dan lapisan logam tahan karat tadi dah terkoyak. Sebab dia balut dengan nipis sahaja. Okey, dan akhir sekali, untuk mencegah daripada pengaratan, paling mudah mengecat. Cat ini biasa kita jumpa dekat grill atau pintu gate rumah kita. Dah karat terdedah dengan hujan panas, gate tadi berkarat. Jadi kalau kita biarkan gate tu berkarat, nampak tak cantik, besi tadi akan reput. Jadi kita akan perlukan satu lapisan cat untuk memastikan gate tadi bertahan dengan lebih lama. Okey. Dan akhir sekali dalam nak bincangkan tentang karat, kita akan lihat apakah kepentingan untuk mencegah pengaratan. Ada 4 bahagian atau 4 contoh yang diberikan dekat sini ya murid-murid. Yang pertama, kita nak cegah pengaratan ini supaya tidak mengganggu kesihatan diri kita. Sebab kalau kita tak cegah karat pada tin, karat tin akan jadi banyak dan mengganggu kesihatan manusia. Kalau kita makan tin yang telah berkarat, kita akan makan makanan yang di dalam tin yang telah berkarat. Bahaya, kita akan boleh kena penyakit. Yang kedua pula, penampilan satu-satu barang tadi akan nampak buruk kalau berkarat. Pintu gate berkarat, kereta berkarat, basikal berkarat. Dah tentu kita nampak semua tu tak cantik. Jadi nak cantik macam mana? Cat. Itu sebab basikal cat, kereta cat, pintu gate cat. Supaya nampak cantik dan tidak berkarat. Kerana apabila kita biarkan kenderaan, gate atau basikal tadi berkarat, dia akan jadi masalah yang ketiga. Masalah reput, rapuh. Satu-satu barang yang dah berkarat dan terdedah kepada karat ni secara berpanjangan, dia jadi tak kuat. Besi memang kuat, tapi kalau dia terdedah dengan panas air dan menjadi karat, dia akan jadi rapuh dan senang roboh. Jadi nak jaga barang-barang ini perlukan kita elakkan daripada karat dan kita cat. Kalau tak, kita pijak tangga besi, dia akan rapuh, pecah. Sama juga dengan situasi yang keempat. Kalau dibiarkan barang-barang pertukangan, pisau berkarat mengganggu kesihatan. Kapak berkarat bahaya, akan mengundang kemalangan. Kapak, parang, kalau kita gunakan untuk menetak satu-satu barang, dia karat, dia rapuh, dia akan mengundang kemalangan kepada diri kita. Ni nampak tak berapa banyak keburukan ataupun benda yang tak baik datang daripada karat. Malah, sudu yang kita gunakan dekat rumah itu adalah sudu yang disadur dengan lapisan anti karat. Itu sebab kalau kita cuci macam mana pun, sudu kita tak berkarat. Kerana ada lapisan aluminium ataupun lapisan timah yang digunakan untuk mengelakkan daripada karat. Okey, jadi apa yang telah kita belajar daripada tajuk ini? Kita lihatkan apa benda yang kita dah belajar. Yang pertama, ciri karat adalah warna perang kemerahan, permukaan yang kasar dan rapuh. Itulah karat. Macam ni skru karat. Yang kedua,
objek yang diperbuat daripada besi boleh berkarat. Kalau diperbuat daripada plastik, getah, dia tak berkarat. Dan untuk berkarat, ada dua perkara yang kena ada. Yang pertama adalah air dan yang kedua adalah udara. Ada air, ada udara, maka karat akan datang. Jadi macam mana kita nak cegah daripada pengaratan? Ada 4 cara. Yang pertama, kita sapu minyak. Ataupun yang kedua, kita salut dengan plastik ataupun getah kerana tahan karat. Yang ketiga, kita boleh sadur objek dengan logam tahan karat. Hatta emas pun tak berkarat. Jadi, kalau awak kaya, sudu dekat dapur tu nak sadurkan dengan emas, boleh. Kalau kaya. Tapi kalau kita orang biasa-biasa ni, kita gunakan logam yang murah. Contoh macam aluminium ataupun timah. Dia tu tak berkarat. Dan yang terakhir, mengecat. Cat kan. Tapi sudu tak sesuai cat. Sebab cat ni bahan kimia. Jadi ada cara yang sesuai dengan sesetengah benda je. Kalau barang-barang tu seperti barang makanan untuk menyimpan, cat atau cat tak sesuai kita gunakan. Sebab dia cat ini adalah bahan kimia. Nanti kita terdedah kepada pencemaran bahan kimia pula. Okey, dan akhir sekali kenapa kita perlu cegah pengaratan ini? Yang pertama, kita nak pastikan barang yang kita gunakan tu selamat digunakan. Tak mencemarkan karat pada makanan dan mengakibatkan kemerosotan kesihatan kita, gangguan kesihatan. Yang keduanya, tahan lama, tak mudah rosak, menjimatkan kos penyelenggaraan. Maksudnya, kita tak biasa kena tukar. Kalau rantai tu kita biarkan karat, akan rosak dan kita kena ganti baru. Itu yang maksud penyelenggaraan. Jadi, nak elakkan kita selalu kena ganti rantai basikal letak minyak. Supaya kita tak perlu asyik menukar rantai yang baru. Dan yang keempat, dah tentu nak kelihatan cantik. Pagar yang karat, pagar yang tak cantik. Pagar yang dah cat, mesti cantik. Okey, itu sahaja pelajaran kita hari ini ya murid-murid tentang pengaratan. Moga anda faham dan kalau kurang faham, tengok balik video penerangan saya ini, dengar 2 kali atau 3 kali untuk bantu pemahaman anda. Sekian, terima kasih.